Salah satu kisah dalam Al-Quran yang patut menjadi teladan kepada semua wanita ialah kisah tentang isteri Rasulullah, iaitu Zainab binti Jahsy. Zainab merupakan sepupu kepada Rasulullah, dan sebelum menjadi isteri Rasulullah, Rasulullah pernah meminang Zainab untuk anak angkatnya, iaitu Zaid bin Harisah. Setelah Zainab berkahwin dengan Zaid, hubungan Zaid dan Zainab terdapat sedikit masalah, sehingga kan Zaid terpaksa mengadu masalah rumah tangganya kepada baginda Rasulullah. Pada awalnya, Nabi cuba mempertahankan perkahwinan kedua-dua Zaid dan Zainab. Setelah Zaid menceraikan Zainab, Allah menurunkan wahyu dan memerintahkan Rasulullah SAW untuk berkahwin dengan Zainab. Perintah untuk mengahwinkan Zainab boleh dilihat dalam surah Al-Ahzab ayat ke-37 yang bermaksud, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya, iaitu menceraikannya, kami kahwinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengahwini isteri-isteri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Kalau ikutkan adat istiadat sebelum datangnya Islam, seorang anak angkat dianggap sebagai anak sendiri. Disebabkan oleh itu, seorang janda ataupun isteri yang telah diceraikan tak boleh berkahwin dengan bapa angkat dia sendiri. Perintah yang Allah turunkan ini bertujuan untuk membersihkan tradisi jahiliah yang menganggap anak angkat ni sama seperti anak kandung. Apabila Zainab terima saja berita tersebut, Zainab rasa betul-betul puas hati, sehingga kan beliau beri semua barang-barang permata yang beliau pakai ketika itu kepada orang yang khabarkan berita tentang wahyu Allah tersebut. Kita boleh lihat bahawa Zainab radhiyallahu anhuma adalah seorang perempuan yang begitu solehah. Beliau rajin berpuasa dan rajin mengerjakan sembahyang. Beliau mencari nafkah melalui usahanya sendiri, dan apa yang beliau dapat, beliau belanjakan pada jalan Allah. Ada satu ketika di mana Rasulullah SAW hampir-hampir wafat, dan isteri-isteri Rasulullah bertanya, siapakah antara kami yang akan menyusuli engkau dahulu ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, salah seorang dari kamu yang mempunyai tangan yang panjang. Lalu mereka pun ukur tangan mereka dengan sebatang tongkat. Lepas mereka ukur, mereka dapati tangan panjang yang Rasulullah maksudkan tu adalah perbelanjaan yang mewah dengan hati yang ikhlas. Dari situ mereka dapat tahu bahawa Zainab lah yang akan pertamanya kembali menyusuli Rasulullah. Ada satu riwayat dari Barzah radhiyallahu anhum mengatakan bahawa Umar telah memutuskan untuk membayar allowance tahunan kepada Zainab, iaitu Ummatul Mukminin dari Baitul Mal. Umar telah menghantar sebanyak 12,000 dirham kepada Zainab, dan Zainab telah menganggap semua bahagian itu adalah untuk mereka semua. Dan Zainab berkata, sepatutnya Umar telah menyuruh salah seorang dalam kalangan beliau untuk bahagikan wang ni. Barzah menjawab, pembahagian tahunan ni adalah untuk Zainab seorang. Selepas mendengar jawapan tersebut, Zainab mencampakkan wang tu ke satu penjuru bilik dan menutupnya dengan kain. Setelah itu, Zainab menyebut beberapa nama orang miskin, janda dan sanak saudara dia, dan menyuruh Barzah membahagikan sejumlah kecil kepada mereka. Setelah semua pembahagian dibuat, baki wang tu masih ada lagi di bawah kain yang ditutup sebelum ini. Pada ketika itu, Barzah mempunyai perasaan seperti nak sedikit wang tersebut untuk milik sendiri. Zainab pun berkata, ambillah untukmu yang selebihnya. Barzah mengira wang tersebut dan mendapat tahu bahawa jumlahnya adalah 8 dirham. Setelah habis kesemua wang tersebut diberikan kepada orang lain,
Zainab menadah kedua-dua tangan dia lalu berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah wang ini dariku kerana ia akan menyebabkan godaan kepadaku." Apabila Umar mendapat tahu apa yang Zainab lakukan terhadap wang tersebut, Umar menghantar kepada Zainab tambahan lagi 1000 dirham untuk keperluan Zainab. Tapi itu pun telah Zainab belanjakan dalam sekelip mata saja. Zainab sebenarnya telah dikenali sebagai Mawa Al-Masakin, yang bermaksud tempat pelindungan di kalangan orang-orang miskin. Ianya kerana beliau berbelanja dengan begitu mewah sebagai seorang dermawan dan sangat murah hati. Ada satu ketika di mana seorang wanita meriwayatkan, "Aku dan Zainab sedang mewarnakan pakaian kami dengan warna kuning tua. Semasa proses mewarnakan kain tersebut, Rasulullah masuk, kemudian Rasulullah keluar semula. Zainab terasa bahawa Rasulullah mungkin tak suka dengan warna kuning tua yang kami gunakan untuk pakaian kami. Selepas Zainab rasa sedemikian, beliau cuci semua pakaian yang dia celup dengan warna kuning tua tu sehingga luntur warna yang dia celup sebelum ini." Dari kisah Zainab yang disebutkan, ianya tidak dinafikan lagi bahawa setiap wanita sukakan wang dan warna-warna. Tapi kita boleh lihat sifat dan perawakan Zainab radhiyallahu anhuma ini, di mana beliau akan tolak segala wang yang diberikan kepada beliau dan bersedia melenyapkan mana-mana warna walaupun Rasulullah SAW tak larang, tapi baginda hanya tak suka saja. Zainab radhiyallahu anhuma telah meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah ketika umurnya 50 tahun, dan orang yang imamkan solat jenazah tersebut adalah Umar radhiyallahu anhu.